Assalamualaikum. Lama kita tak kongsi tips kesihatan kan? Tapi hari ni kita tak nak kongsi tips kesihatan, kita nak kongsikan amalan harian. Amalan yang Win dah amalkan hari-hari, alhamdulillah, dah membawa kebaikan dan manfaat yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kan kita ni amalan yang kita buat hari-hari ni kan, kita tak rasa tau nak kongsi dengan orang kan. Tapi hari ni Allah gerakkan hati untuk Win kongsikan kebaikan amalan ni dengan semua orang. Kan? Sebab Nabi dah kata kebaikan tu wajib disampaikan walaupun dengan satu ayat. Tapi hari ni Win bukan nak sampaikan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi nak sampaikan 6 ayat. 6 gift nak bagi dekat you all kan. Okay, so apa dia yang Win nak bagi tu? Win nak kongsikan 6 ayat-ayat syifa. Syifa ni adalah kesembuhan kan. So insya-Allah kalau kita amalkan, insya-Allah kita akan dikurniakan kesembuhan lah. Okey. Tapi sebelum tu nak baca Quran kan. So nak minum dulu lah aloe vera, mudah-mudahan Allah bagi terang hati kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. So kita tak nak buang masa. 6 ayat-ayat syifa yang membawa kesembuhan insya-Allah. Okay, selain daripada kita berikhtiar makan ubat-ubat hospital tu, kita kena jugalah kembali pada Al-Quran untuk meminta kesembuhan daripada Allah. Okay, kerana dalam Quran kata sesungguhnya setiap penyakit itu datangnya daripada Allah dan hanya Allah jualah yang mempunyai penawarnya. Kan? Jadi makan ubat juga, ikhtiar juga, dan kita kena juga baca Al-Quran untuk kesembuhan lah. Minta kesembuhan dari Allah. So you all boleh ambil nota. Tanda dalam Quran siap-siap. So setiap kali kita lepas solat, kita boleh refer baca. Sebab Win amalkan alhamdulillah 5 kali satu hari, setiap kali lepas solat. Macam kita makan ubat, macam kita makan suplemen tu kan, 3 kali 4 kali sehari, before meal, after meal kan. So yang ini adalah makanan rohani kita yang kita amalkan 5 kali satu hari, setiap kali kita lepas solat. Okay, so tak nak buang masa, kita ada 6 ayat-ayat syifa yang kita ambil daripada Al-Quran. Yang pertamanya adalah daripada surah At-Taubah, iaitu surat pengampunan, ayat 14. Okey, yang membawa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan ke atas mereka, serta ia melegakan dan menyembuhkan hati orang-orang yang beriman. Okay. Ayat syifa yang kedua adalah daripada surah Yunus, surah Nabi Yunus ayat 57 yang membawa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya pengajaran Al-Quran telah datang kepadamu daripada Tuhanmu, menyembuh bagi penyakit di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Okay, ayat syifa yang ketiga dari surah An-Nahl, iaitu surah Nebah, yang petikan ayat 69 yang bermaksud, kemudian makanlah daripada segala macam buah-buahan, lalu tempuhilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kisah pasal madu ni, Nabi sendiri pun pernah bersabda. Dia kata barang siapa yang mengamalkan madu 3 kali dalam sebulan, nescaya takkan dihinggapi penyakit-penyakit berbahaya. Syok tak kan? So kita pegang janji tu, jom kita amalkan madu, insya-Allah diberi kesembuhan, kesihatan. Okay. Yang keempat, ayat syifa yang keempat adalah dari surah Al-Isra, iaitu perjalanan di malam hari, dari ayat 82 yang membawa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian. Okay. Ayat syifa yang kelima dari surah Asy-Syu'ara, iaitu surah para penyair. Okay, ayat ni special sikit. So Win akan bacakan dulu ayat 78 hingga 83, lepas tu Win akan cerita sikit kisah di sebalik ayat ni. Okay. Surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 83 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan dia yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan apa yang sangat ku inginkan ialah pengampunan kesalahanku pada hari kiamat.
Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Okey, so cerita dia sebalik ayat ni kan, ada satu ustaz lah, dia pernah cerita kat Win. Dia kata dulu ada seorang perempuan datang pada dia, pesakit kanser lah. Pesakit kanser ni dah tahap 4 dah, stage 4 dah, tak boleh buat apa. Doktor kata balik je, tawakal je lah. So dia cari ustaz ni, dia kata ada tak apa-apa ayat ustaz yang saya boleh amalkan supaya saya boleh sembuh. Jadi ustaz ni pun dia buka Quran, dia bagi ayat ni kan untuk amalkan, ayat 78 hingga 83 ni. Beberapa tahun kemudian perempuan tu datang balik, dia jumpa balik dengan ustaz tu. Dia kata dia dah sembuh bebas dari kanser. Amazing tak kan? So jom kita amalkan ayat ni, okey? Dan yang terakhir sekali, ayat syifa yang terakhir adalah dari surah Al-Fussilat yang berbau maksud yang dijelaskan, ayat 44. Okey, maksud ayat dia, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, nescaya mereka akan mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Na'udzubillah. Okey. So itu saja 6 ayat-ayat syifa yang Win amalkan setiap hari, dan Win nak kongsikan, Win nak seru pada semua orang, siapa-siapa yang diuji dengan masalah kesihatan, kita amalkan ayat ini setiap kali lepas kita solat. Dan bagi sesiapa yang masih sihat, alhamdulillah tak ada masalah kesihatan, kita amalkan juga supaya kita terhindar daripada segala jenis penyakit yang berbahaya. Okey. So itu saja, semoga anda semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, assalamualaikum.